Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala maulana minal fadli wal in'am. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana badri tamam. Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahzabihi. Salatan wa salaman daimain. Mutalazimain ila qiyamis syati wa sa'atil qiyam amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Jemaah yang rahmati Allah, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Ada bawa tak buku ni? Juzuk yang ketiga ya, Riyadhus Salihin. Hadis Riyadhus Salihin ya, terjemahan. Kalau ada bawa elok benar lah. Kita dah buku pertama dah habis, buku kedua pun dah habis, ni buku yang ketiga. Dia ada 6 kan ataupun 7 buku. Jadi kita berhenti dulu 9 hari bulan 5 tahun inilah ya. Sebelum diarahkan oleh jabatan ditangguhkan segala kegiatan. Ya, masa itu. Jadi termasuklah majlis ilmu yang ini pun ditangguhkan. Ya, lebih kurang dalam 2 bulan ke 3 bulan. Jadi kita berhenti dulu di tajuk ataupun tema dia Babur Raja, bab harapan, ya. Mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi di muka surat mana yang ada buku ni lah ya, 73 tu satu je hadisnya lagi. Bab harap ni, bab raja' ni ya. Iaitu hadis yang ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iza aradallahu ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyahu qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa iza arada halakata ummatin azzabaha wa nabiyaha hayyun fa ahlaka wa huwa yanzuru فأقر عينه بهلاكها حين كذبوا وعصوا أمره أو كما قال hadis rawah Muslim. Ini ini. Kita tengok terjemahan dulu ya. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an, riwayat hadis ini ialah Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza aradallahu rahmata ummatin qabada nabiyahu qablaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala nak memberikan rahmat kepada suatu umat, diwafatkan nabinya terlebih dahulu. Ya, itu dia. Ya. Rahmatan qabada nabiyahu qablaha ya, nabinya diwafatkan, meninggal dunia ya. Faja'alahu laha faratan wa salafan. Maka jadilah nabi itu sebagai orang yang mendahului, pergi untuk menjadi teladan kepada mereka. Itulah maksud dia baina yadai ya, antara mereka tu.
Wa iza arada halakata ummatin azzabaha wa nabiyaha hayyun. Apabila Allah Subhanahu wa taala nak membinasakan suatu umat, lalu diturunkan azab semasa nabinya masih hidup lagi, ya, nabi masih hidup lagi, lalu Allah membinasakan umat itu, fa ahlakaha, ya, binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi mereka melihat dengan matanya sendiri, makna nabi menyaksikan, ya, menyaksikan, menengok apa yang dilakukan oleh Allah Taala kepada manusia ini ataupun kumpulan ini, ya. Dia melihat wa huwa yanzuru, ya, dia melihat fa aqarra ainahu, ya, dengan mata kepala sendiri, ya. Bihalakiha, dengan kebinasaan itu, maknanya depan mata dia lah berlakunya bala ataupun bencana itu, ya. Hina kazzabuhu wa asaw amrahu. Apa sebab berlaku macam itu, ya? Ketika mereka mendustakan, ya, mendustakan dan melanggar perintahnya, perintah Nabi itu. Ini hanya di sini apa nama itu, bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan seseorang itu supaya jadi baik dan dekat kepada dia. Jadi apa namanya itu, lakukanlah sebagaimana yang sepatutnya, ya. Nah, jadi cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada manusia ni ataupun pada kita semua ni, ya, maknanya Allah Taala turunkan rahmat, nikmat, kesenangan dan lain-lain lagi lah, ya, nak bagi pada manusia ni. Jadi dimatikan ataupun diwafatkan Nabi sebelum manusia tu mati, itulah maksud dia. Jadi apa namanya itu, cara yang macam itu, faja'alahu laha furutan wa salaman. Jadi jadilah Nabi itu mendahului, ya. Jadikan Nabi itu orang yang mendahului daripada orang lain, ya. Jadi orang lain tengoklah apa yang berlaku. Jadi dengan sebab itu kalau mengikut apa namanya itu kewajipan manusia ni menerima syariat, menerima peraturan, menerima hukum hakam, menerima apa nama itu jalan-jalan hidup yang baik atas dunia ni. Jadi gunakanlah apa yang Nabi dah sampaikan, Rasul dah sampaikan. Buat di sini dia tak kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya mana-mana nabi, mana-mana rasul, ya. Jadi manusia berpandukan pada ajaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi pengutusan Rasul ini dengan kehendak Allah Taala. Jadi mana-mana zaman manusia, kumpulan manusia tidak diutuskan Rasul, tak diutuskan Rasul yang sepatutnya memimpin mereka itu ke arah kebenaran tadi ataupun kebaikan tadi. Jadi umat ini adalah merupakan ahli fitrah. Ahli fitrah ni maknanya mereka hidup, mereka berpandukan, mereka berpedomankan apa yang ada di sekeliling mereka. Kalau kebetulan yang berlaku, yang terjadi, yang dilihat, yang diterima oleh manusia ni sebagai panduan, benda tu baik, baiklah, ya, baiklah jadi dia. Kalau sekiranya kebetulan benda yang berlaku tu pula benda yang tak baik, benda yang buat kerosakan, jadi diamalkan oleh manusia tadi, dia akan membuat kerosakan. Jadi sebab itu bila dikatakan tadi sebagai ahli fitrah, maknanya mereka tidak ditaklifkan dengan mana-mana syariat, dengan mana-mana peraturan. Kerana tidak ada orang yang membawa ataupun Rasul yang menyampaikan pada mereka.
Ini banyaklah terjadi antara satu Nabi dengan satu Nabi. Khususnya kalau yang kita tahu antara Nabi Isa alaihi salatu wasalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak tahunnya tu. Ya, 500 tahun lebih. Jadi masa itu tak ada Rasul. Maknanya wafat Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak menyampaikan syariat apa-apa pun lagi pada masa itu. Maka tak ada panduan manusia. Kerana Allah Taala tidak mengantar, tidak mengutus Rasul kepada mereka. Ini berlaku. Antara Nabi Isa dah diangkat oleh Allah Taala ke langit dengan kezahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilantik menjadi rasul dalam usia 40 tahun tu pula. Jadi tak ada apa-apalah tugas. Jadi ahli fitrah ni najuna anan nar. Jadi umumnya ulama mengatakan ahli fitrah ni lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Taala. Kerana mereka itu dikatakan tadi tidak taklif, kerana tidak ada panduan ataupun manusia yang memandu dia ke arah yang sepatutnya. Jadi itu dikatakan tadi ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak memberikan rahmat, kebaikan pada seseorang itu, jadi rasulnya memang adalah ya, diutus. Maknanya umat itu umat yang mendapat pimpinan rasul. Tapi rasul itu diwafatkan oleh Allah Taala terlebih dahulu. Setelah dia menyampaikan pimpinan dia, ajaran dia, syariat dia, peraturan dia pada manusia, jadi diwafatkan oleh Allah Taala. Jadi hakikat yang terjadi macam itu adalah merupakan rahmat kepada satu umat itu. Ya, maknanya umat itu dia gunakanlah apa yang dia dah dapat, pandukanlah apa yang dia dapat daripada Rasul tadi untuk kebaikan mereka hidup di dunia dan juga di akhirat. Itu dikatakan sini, za aradallahu ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyahu qablaha faja'alaha furatan wassalama. Jadi dijadikan peristiwa wafatnya Rasul ni dahulu daripada umat itu, ya. Bukan tak ada, yang mati pula umat tu ada, tetapi Rasul tu meninggal. Umat ni masih memerlukan lagi panduan dia sepatutnya, ya, tapi dah diberikan panduan. Jadi disaksikan ya perginya tu, ya. Jadi contoh dan teladan kepada umat manusia tu. Kemudian sebaliknya, wa iza arada halakata ummatin azabaha wa nabiyaha hayyun. Ya. Dan apabila Allah Taala menghendaki kebinasaan kepada satu-satu umat itu, ya, kebinasaan, halakah, kesengsaraan, apa semua sekali, ya, Allah Ta'ala azabkan. Dan Nabi mereka masih hidup lagi. Ini yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi serukan pada orang Makkah tu, jahiliah Makkah ni, sebab itulah dia punya sasaran kaum dia, ya. Bukan semuanya yang beriman, ya. Pada peringkat awal tu orang yang beriman iaitu golongan bernama Merahin ni. orang yang susah, orang yang merempat. Bukan yang menerima seruan Nabi itu terdiri daripada kepimpinan Makkah, Sadanat Makkah, ya. Jutawan, hartawan, kepimpinan yang memimpin Makkah tu, orang yang yang bijak-bijak cara jahiliahnya itu, dia tak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat itu. Pada peringkat itu, ya. Jadi mereka tu diberi amaran oleh Nabi supaya mereka mengubah apa yang ada pada mereka itu, dibuang, dianjakkan, diubah, menerima apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tapi tak adalah semua, ya.
Jadi maknanya orang yang biasa ni, hamba-hamba ni, orang yang apa namanya tu, apa nak katakan, yang bekerja kepada pemimpin Makkah tu, itulah dia yang menerima Islam. Itu pun kalau maknanya tuan ni tahu, orang yang menjadi apa namanya tu, yang apa nama itu, tuan dia yang menjaga hidup dia tahu ni Islam, dia akan diazab. Itu sebab ada satu keluarga tu kan diazab. Dia apa nama itu dilemparkan dalam air panas. Satu keluarga. Itu diazab. Bilal bin Rabah ni, dia ni adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni orang besar Makkah. Orang besar Makkah. Orang terkenal dengan kepimpinan dia lah, cara jahiliah tu lah. Jadi dia tahu Bilal ni menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni diazab, diikat kaki tangan dia, dilentangkan di tengah padang pasir tu, diimpit pula dada dia dengan batu-batu panas tu. Dan diberikan kata-kata, kau balik semula kepada agama yang kita pegang. Lepaskanlah ataupun buang apa yang kau dah dapat daripada Muhammad itu. Bilal kata ahad. Ahad tu maknanya satu. Satu tu maknanya Tuhan itu adalah satu. Kerana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ialah mengakui Tuhan yang esa. Jadi selama ini orang Makkah tu menyembah berhala. Itu sebab berhala tu banyak di Makkah. Kalau di keliling Kaabah masa itu ada 360 yang kecil-kecil dia. Yang besarnya pula di Safa dan Marwah tu, Lata dan Uzza. Itu besar. Itu bapak dia dan lain-lain lagi. Jadi Bilal ni, orang Umayyah bin Khalaf ni yang mengazab Bilal ni, minta Bilal mengubah pendiriannya, ketetapan dia, daripada berimankan kepada Tuhan yang satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada menerima balik semula ajaran sesat jahiliah tadi. Tapi Bilal dah ada. Jadi dia azab beberapa hari. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang bertemu kepada wakil Umayyah bin Khalaf. Engkau lepaskan Bilal ni. Berapa patut aku tebus? Aku tebus apa dia ni. Tapi kau lepaskan. Jadi dia kata sekian. Jadi ubur duit dalam muncang tu, dia lempar macam tu. Dia sambut. Banyaklah tu. Duit emas. Itulah maksud dia. Jadi akhirnya Bilal dilepaskan. Akhirnya beliau menjadi muazzin yang pertama dalam Islam ataupun tukang azan. Menyampaikan seruan untuk semayang. Bilal. Dan ramai lagi orang yang senasib dengan Bilal, dengan keluarga yang satu keluarga tadi tu yang dirobos hidup-hidup dalam kawah besar kerana menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tahu ini semua. Sebab tu dikatakan hidup wa nabiyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzuru fa aqarra ainah. Jadi apa namanya tu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang apa namanya tu yang tak suka kepada mereka yang menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tengok betul-betul apa yang berlaku dengan mata kepala. Yanzuru fa aqarha ainahu bihalakiha hina kazzabu wa asaw amrahu.
Jadi sebab dilakukan macam itu, kerana mereka mendustakan ajaran jahiliah mereka itu, dan juga melanggar ataupun membuat kerja yang berlawanan dengan apa yang diperintah, apa yang yang dilakukan oleh orang pada masa itu. Jadi itulah dia. Jadi di sini maksudnya ialah, kalau tema tadi harapan, jadi harapan untuk mendapat rahman Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cara dia. Ya, itu dia katakan harap kita kepada Allah Taala ni, dia katakan raja. Ada satu lagi, ya, mengharap dan juga khauf dan raja, ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok apa yang terkandung dalam kehendak hadis-hadis itu tadi, ya. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan rasul dia ataupun nabi dia membangkitkan bagi satu-satu kaum itu. Kalau kaum jahiliah Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Ya, itu dia. Itu adalah merupakan sebagai rahmat, ya, rahmat kerana menyelamatkan manusia daripada kesesatan, ya, kesesatan. Tapi bukan mudah. Itu sebab dalam beberapa tahun hanya berapa orang saja. Kalau mengikut, ada yang dikatakan oleh ulama, sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, tak sampai 100 orang pun yang menerima seruan Islam Nabi itu. Tak sampai pun. Ya, 13 tahun lamanya Nabi menyerukan. Ya, Nabi menyerukan ajaran itu. Jadi mana menerima itu adalah merupakan satu rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni ataupun hamba-Nya, ya, maknanya. Kita yang mendapat rahmat daripada Allah Taala tu, jadi teruskanlah mempertahankan, iaitu dengan mematuhi segala peraturan, ya, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu dia. Itu sebabnya mengajak orang ini kepada mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya, lisan Rasulnya, ya, dan juga meninggalkan apa dilarang, ya, benda tu mudarat, benda tak baik, merosakkan kita, bukan mudah. Waktulah setiap minggu diserukan melalui mimbarnya. Bahkan menjadi rukun kepada khutbah itu, ya, menyeru manusia kepada takwa kepada Allah Ta'ala, yang mana takwa itu ialah merangkumi dua perkara. Perkara yang disuruh dilakukan, perkara yang dilarang ditinggalkan. Jadi itulah, ya. Kemudian selain daripada itu juga, apa yang terdapat dalam hadis ini ialah kita memang dikehendaki menjauh perkara-perkara yang dilarang. Jadi perkara yang dilarang ni, sama dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk i'tiqad atau dalam bentuk percakapan dan sebagainya. Jadi kalau setakat kita berhadapan dengan perkara itu, belum lagi kita dikira salah. Kira salah, ya. Belum kita tu dianggap sebagai orang yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mana melibatkan diri dengan perkara-perkara yang macam itu baru dikira sebagai menderhaka ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi kita dikehendaki menjauhkan perkara-perkara yang dilarang, ya, yang dilarang.
Apa sebab? Kerana perkara yang dilarang itu, ya, ini akan membawa menjuruskan diri kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Di dunia ini dan juga di akhirat, ya. Tapi kadang-kadang kita tengok orang ni tahulah, ya, cara hidup dia, aktiviti harian dia memang banyak perkara-perkara yang dilarang. Jadi mana dia azab Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, azab Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala ini sama ada diturunkan masa kita hidup atas dunia ni dikenakan kepada kita, ataupun selepas kita mati dan berada di akhirat, jadi pada masa itu dikenakan. Tapi antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalau dikenakan atas dunia ni dan kita dapat perhatikan, inilah kesan daripada perbuatan dia, ya, yang macam itu sekali. Kita tak dapat nak gambarkan macam mana. Jadi Allah Ta'ala kenakan, ya. Atas dunia ni, ya, kadang-kadang bala yang Allah Ta'ala turunkan itu, yang dikenakan pada mana-mana pihak, tak semestinya pada orang yang melakukan kerosakan itu ataupun kemungkaran itu, maksiat itu, ya. Jadi kena pada orang yang tak melakukan, ya. Jadi selalunya atas dunia ni, kalau dalam bala-bala azab-azab yang menyeluruh yang dikenakan pada manusia ni, jadi terlibatlah orang yang benar-benar melakukan dan orang yang tak melakukan. Macam sekarang ini kan, kita tak tahulah apa dia. Kerana itu dikatakan azab Allah Subhanahu wa taala terjadi dia berlakunya kerosakan, kemusnahan, rasa takut yang kita sedang lalui sekarang ini, ya. Bila akan berakhirnya kita tak tahu. Itu yang dikatakan zahral fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas, ya. Jadi berlakulah kerosakan di muka bumi ini dan juga di lautan. Maknanya di dunia inilah dengan sebab perbuatan manusia. Jadi kita harus faham. Sedangkan manusia yang buat tu mungkin taklah begitu ramai sangat. Tetapi ujian Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Taala tu menyeluruh. Jadi kita terlibatlah sama. Ya, terlibatlah sama. Ulama ada membuatkan satu daripada tafsiran terjadi yang macam itu, kerana sepatutnya orang yang memerhatikan maksiat, bala bencana yang berlaku tu, diberikan nasihat, diberikan ingatan. Sepatutnya, ya, kalau boleh dapat mereka menjauhkan diri ataupun meninggalkan perbuatan itu. Kalau tidak, beri nasihat. Tapi kalau kita tak biarkan begitu saja, jadi itulah. Sebab itu daripada peringkat kita membasmi keburukan ini, kalau kita ada kuasa, gunakanlah kuasa. Kita sebagai orang dipertanggungjawabkan sebagai penguat kuasa, pihak pejabat dah meletakkan kita, tugas kita ialah membenteras kerosakan dengan kuasa yang dibagi itu, ya. Itu dia, gunakan, ya. Kalau tak ada cara yang macam itu, kena berikan nasihat, ya, mendapat pandangan. Kalau dia boleh terima, berhenti dia daripada itu, alhamdulillah. Kalau diteruskan, tugas kita dah selesai. Kalaupun mereka tak juga berhenti, tapi kita meletakkan diri kita
aku tak bersekongkol. Aku tak sama dengan apa yang dia lakukan. Aku tak bersetuju. Pabi qalbihi. Dengan hati dia menolak tadi. Saya memang tak setuju betul-betul. Ya. Tapi apa nak buat? Tak ada kuasa. Nak bercakap pun tak ada. Mungkin dia tak nak dengar. Jangan macam tu. Maknanya dah pasti kalau cakap pun dia tak berhenti daripada perbuatan macam itu. Jadi inilah. Jadi kita letakkan diri kita tu berkecuali daripada apa yang dilakukan. Ya, ini setidak-tidak tindakan kita. Ya, itu dia. Jadi ini hadis ni hadis yang akhir babur raja' ni ya. Lepas tu pergi juga babur raja' lagi. Kelebihan mengharapkan apa nama Allah Taala ni ya. Mana yang tak, tapi tak ada yang bawa buku ni ya. Muka surat 75 tu. Kelebihan kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala ataupun redha Allah Ta'ala tadi ya, macam mana? Di umumnya kita ni tidak dapat 100% nak menolak ataupun nak menghindarkan benda-benda yang salah tu daripada terlaku pada diri kita. Mungkin tak berlaku secara terangan, ya. Mungkin tak berlaku cara perbuatan kita sebagainya. Tapi hati kita kadang-kadang susah juga nak menyisihkan diri kita tu daripada perbuatan macam itu, ya. Jadi maknanya benda tu salah, benda tu berdosa, tetaplah terjadi. Ya? Terjadi. Ya. Bukan semua orang macam ini. Ya. Tapi kebanyakannya macam itulah. Ya. Tidak berlaku secara terbuka, terang-terangan, tapi ada. Ya. Macam ada perasaan buruk sangka. Ya. Su'uzan, buruk sangka. Dan lain-lain lagi lah. Yang benda tu tak nampak dari segi tindakan. Hanya dalam ni saja yang buat. Itu ada satu perbuatan yang mendatangkan dosa kepada seseorang. Jadi cara yang macam itu kadang-kadang itulah berlakulah kepayahan, kesusahan sikit pada kita nak menghindarkannya. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan. Ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, berilah pengampunan pada kami dan juga dua ibu bapa kami. Ya. Yang mana ibu bapa kami ni banyak sangat kebaikan yang dah yang dah dicurahkan, yang dah dibantukan pada kami daripada kecil lagi, ya. Mendidik sama rabbayan masa kecil dulu, dan seterusnya lah. Jadi kita mohon, itu sebab ada doa mohon kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita sendiri dan juga kesalahan-kesalahan dua ibu bapa kita, ya. Itu dia. Jadi bila mana benda-benda tak baik ni dapat disampingkan, ya, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganti tempat yang kita letakkan dulu perkara-perkara yang salah tu, iaitu kita gantikan dengan amal-amalan yang baik, amal-amalan yang soleh, amal-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Taqarrub ila Allah. Ya? Dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi, kerana sifat Allah Ta'ala itu sendiri ialah, ya, mengharapkan hamba dia
Ya, mengharapkan hamba dia memohon kebaikan, kemudahan, keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kalau ikut anu ni kita apa maghrib ke isyak ya. Tapi sikit lagi kita sambung sini. Di dalam Al-Quran ada disebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini petikan daripada surah Al-Mu'min 45, 44, 45. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaruh. Sadaqallahul azim. Ya. Wa ufawwidu amri. Maknanya aku serahkan, aku sentiasa memberi kesempatan kepada kepada manusia ni dalam urusan aku sebagai penentu ataupun yang menentukan baik buruknya manusia ni. Jadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat akan keadaan hamba tu, ya. Anak hamba yang telah melakukan penyerahan diri kepada Allah Taala ataupun mendekatkan dirinya kepada Allah Taala dengan kerja-kerja amal yang baik, amal-amal yang soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dia lakukan itu, basirun bil ibad. Fa waqallahu sayyiati ma makaruh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada angkara tipu daya tu. Yang macam itu ya. Ini ayat ini menyokong beberapa hadis yang akan kita tengok apa nama tu yang akan datanglah. Jadi setakat satu hadis dan satu ayat yang wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fihim. Allahumma barik lana fihim. Allahumma barik lana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.